السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada petang ini untuk sama-sama kita melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, sambungan daripada apa yang telah dibincangkan di dalam khutbah Jumaat tadi berkaitan pentingnya kita menuntut ilmu. Sehingga kan menuntut ilmu ini merupakan suatu kefarduan ke atas setiap daripada kita, kerana setiap amal yang kita nak buat mesti berdasarkan kepada ilmu yang benar. Kita tak boleh sekadar beramal dengan semangat rajin semata-mata, rajin sembahyang, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin saja tak cukup. Maka amal ibadat ini mestilah buat berdasarkan kepada ilmu, supaya apa yang kita buat itu betul sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Sebab itulah Ibn Ruslan menyebut di dalam matanya, kata-kata Ibn Ruslan yang masyhur, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata-kata yang masyhur, setiap orang yang beramal tetapi amalan tadi dilakukan tanpa ilmu, hanya sekadar semangat rajin tapi buat tanpa ilmu, maka amalannya tadi ni mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata ulama, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali pun di dalam kitab Ihya Ulumuddin, menjelaskan kepada kita ilmu dulu barulah kita beramal, supaya apa yang kita buat tadi tepat dan betul sebagaimana yang diajarkan oleh syarak kepada kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah kita tengok generasi-generasi awal kita dulu, kadang-kadang mengaji mereka ni makan puluhan tahun. Sebelum nak jadi tok guru, sebelum nak mengajar, sebelum nak balik buka pondok ni kadang-kadang 20-30 tahun. Mengaji habis dah di sini dengan tok-tok guru sini, merantau pula pergi ke mana, Mekah dan sebagainya. Pergi duduk pula di sana 20-30 tahun baru balik. Kadang-kadang ada yang menikah lambat apa ada. Betul-betul mengaji alim barulah balik mari menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Alim betul dah, mengaji pula zaman dulu bukan ada sukatan silibus atau muqarrar sebagaimana kita pada hari ini. Macam mana sistem-sistem pondok yang ada pada hari ini pun macam itulah. Mengaji daripada kulit ke kulit. Makna setiap apa tajuk yang ada dalam kitab tu semua mereka mengaji. Makna mereka tahu semua. Jadi berbeza dengan suasana kita pada hari ini. Sejak manusia ni dia kalut, sejak manusia ni dia nak cepat, semua je cepat. Bukan sahaja makanan saja segera nak cepat, 5 minit siap. Kan? Semua kita nak segera.
Bahkan sampai kepada ilmuwan, orang bidang ilmu pun dipercepatkan. Mengaji Quran pun kalau boleh, mengaji 2 hari boleh baca dah. Contohnya baca lagu mana, Allahu a'lam lah, itu dia kata betul kan. Jadi semua dipercepat. Bila dipercepatkan tadi ni, makna terpaksa buang tajuk ni, buang tajuk ni, skip dan sebagainya. Hanya tajuk-tajuk yang terpilih sahaja yang diberikan kepada pelajar-pelajar untuk tempoh mungkin diploma 3 tahun, ijazah 4 tahun. Itu pun kadang-kadang 3 tahun diploma, 4 tahun ijazah bukan cukup pun 3 tahun 4 tahun. Tolak cuti semesternya, ni raya Cina pun cuti, mai Hindu raya pun kita cuti, mai kita raya tambah telah lah. Tolak pi tolak mai 3 tahun, mungkin tinggal 1.5 tahun, lebih sikit 2 tahun paling tinggi kan. Lepas tu keluar kita dapat sijil diploma, ijazah, master, PhD dan sebagainya. Jadi kita mengaji tadi ni hanya bidang kita, itu pun tak betul-betul mendalami. Berbeza dengan ulama-ulama dahulu kala. Cuma kita tengok kelaku gelagat budak-budak yang belajar ilmu pada hari ini kadang-kadang mengalahkan orang-orang alim di zaman dahulu. Ya, orang-orang dulu tak ada sijil, tak mengaji, tak ada sijil ijazah, tak ada diploma, tak ada master, tak ada PhD, tapi ilmu mereka masya-Allah. Macam anak-anak kita yang mengaji di pondok, tak ada sijil yang diiktiraf. Bawa sijil pondok pergi nak minta kerja, bukan mereka iktiraf. Macam mana kita yang keluar daripada universiti yang diiktiraf dan sebagainya. Tapi masa mereka dengan ilmu ni mengaji siang malam kitab, kadang-kadang sehari 5-6 buah kitab mengaji menadak. Daripada kulit ke kulit mengaji semua bab. Sijil tak ada tapi ilmu masya-Allah. Tapi kita hari ni kadang-kadang mengaji sijil ada tapi ilmu belum tentu. Cuma kadang-kadang kita melihat lagaknya itu lebih daripada orang-orang alim di zaman dahulu kala. Sebab itulah ulama-ulama dulu pastikan dahulu ilmu betul-betul mantap di dada. Sebelum nak keluar pergi kepada masyarakat, nak berdepan dengan masyarakat, nak mengajar, nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Berbeza realitinya kita pada hari ini. Mengaji sat saja dan kadang-kadang kita tak tahu pun mengaji daripada mana. Sudah bergelar ustaz, tokoh ilmuwan dan sebagainya. Mudahnya kita bagi gelaran tadi ni pada seseorang. Masyarakat kita pula bila panggil ustaz ni maknanya dia ni reti belakang lah. Dia reti belakang. Dah orang panggil aku ustaz, takkan aku nak kata aku tak reti. Bila ditanya soalan, jawab juga. Bila orang tak faham tanya, jawab juga. Jawab tadilah. Fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa adallu, Nabi kata. Maka dia memberi fatwa, memberi jawapan tanpa ilmu. Memberi jawapan tanpa ilmu, dia tak kata dia tak tahu, dia tak mau kata Allahu a'lam, dia tak kata aku tak tahu. Jawab juga dalam keadaan tak reti, dalam keadaan jahil. Fadallu, dia sesat, wa adallu, menyesatkan orang lain. Berapa banyak kita tengok kan, kadang-kadang orang viral kat kita video cerita pasal hukum ni, cerita pasal hukum ni, bila kita cek balik tak seperti mana yang disebut, tak seperti mana yang didakwa. Imam Malik bin Anas rahimahullah, imam yang digelar imam mazhab Maliki ini, dia digelar sebagai imam Daril Hijrah, sehingga kan orang tak berani keluar fatwa selagi mana Imam Malik berada di Madinah. Ulama-ulama lain takkan berani mengeluarkan fatwa selama Imam Malik berada di Madinah, masih hidup. Ada riwayat menyebut, ada berbagai riwayat lah. Ada riwayat menyebut kepada kita bahawasanya Imam Malik, orang tanya kat dia, ada satu kaum mari ke dia, ada satu wakil, satu ketua kabilah mari jumpa dengan dia. Pernah dalam satu majlis Imam Malik diajukan soalan sebanyak 40 soalan. Ada riwayat kata jumlah lain, berbagai riwayat lah, tak bagi kita ambil satu je. Ada riwayat kata Imam Malik diajukan sebanyak 40 soalan berkaitan dengan hukum hakam agama lah. Imam Malik cuma jawab lebih kurang 8 ataupun 7 soalan, ataupun lebih sikit. Kata dia baki 32 soalan daripada 40 soalan. 32 soalan daripada 40 soalan itu Imam Malik jawab dengan jawapan
Aku tidak tahu. Itu jawapan dia. Orang yang mai tanya ni terkejutlah. Takkanlah Imam Daril Hijrah, tokoh ilmuwan besar, dia ni tok guru kepada Imam Syafi'i salah seorang. Takkanlah Imam Malik tak tahu. Tanggapan dia lagu tu. Tapi Imam Malik ni sifat amanah dia dengan ilmu, dia tak malu untuk berkata aku tak tahu. Berbeza dengan kita hari ini, orang tanya kita tak tahu pun kita gagah jawab juga. Jawab pula hak bukan dalam bidang kita, hak kita tak mengaji pun. Sebab itulah disebut man takallama fi ghairi fannihi. Ibnu Hajar sebut kan, Ibnu Hajar sebut, Ibnu Hajar kata apa? Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Siapa bercakap dengan satu benda, satu perkara, satu tajuk yang bukan dalam bidang dia, yang dia tak erti, ata bil ajaibi, maka dia akan bercakap benda hak pelik-pelik saja. Pelik, tak ada pun dalam bidang ilmu tu benda hak dia bercakap tu jadi pelik. Pasal apa? Pasal dia bercakap tu benda hak dia sendiri pun tak tahu, benda hak dia sendiri pun tak erti. Jadi bila orang mari tanya Imam Malik 40 soalan lebih, 32 soalan dia jawab aku tak tahu. Kata Imam Malik, aku tidak tahu. Jadi orang yang tanya tadi dia, aku nak balik habaq apa kat orang kampung aku ni. Harapan mereka bawa soalan ni mari tanya Imam Malik, Imam Malik boleh beri jawapan setiap soalan hak mereka ajukan. Rupa-rupanya Imam Malik jawab sikit aja, 32 lagi dia jawab aku tak tahu. Jadi dia kata aku nak balik habaq apa dekat kaum aku. Lalu kata Imam Malik ke dia, Imam Malik kata balik habaq kepada kaum kamu bahawa Malik bin Anas kata dia tak tahu. Makna dia tak malu sikit pun nak habaq kata tak tahu. Jadi kita bila orang tanya nak kata tak tahu, kita berasa malu. Padahalnya dari segi amanahnya benda hak tak tahu, jangan duk gagah kata kita tahu. Nanti kadang-kadang kita jawab benda tu salah, benda tu akan dipegang oleh orang yang bertanya, dia beramal dalam keadaan salah. Sebab itulah Ibn Sirin kata apa? Muhammad bin Sirin kata apa? Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu tu agama. Maknanya apa? Kalau ilmu tu betul, amalan kita dalam agama pun betul. Tapi bila ilmu tu salah, dapat salah, amalan dalam agama pun akan jadi salah. Kita beramal pun tak betul. Mana betul salahnya agama, amalan kita bergantung kepada ilmu yang kita ambil. Kalau kita mengaji itu betul, betul lah amalan. Kalau mengaji tak betul, tak kira lah dalam ilmu apa, usuluddin, fiqh, tasawuf dan sebagainya pun, maka amalan jadi tak betul sebab ilmu kita ambil tak betul dah. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kena tengok daripada siapa kamu ambil ilmu kamu tadi ni. Dalam setiap bidang ada pakarnya, dalam setiap bidang ada ahlinya. Lebih-lebih lagi kita zaman hari ni, kita mengaji ni mengaji satu bidang je. Kalau Quran, kalau fiqh, kalau syariah, kalau usuluddin, itu je bidang. Hak lain-lain itu mengaji sikit-sikit je. Beda pelepas kita aja. Kita tak betul-betul hadam, bukan meja sekadar main, kita mengaji sikit saja. Jadi tak semua benda kita tahu. Jadi benda hak kita tak tahu, hak bukan bidang kita, jangan duk gagah cakap. Kan? Bila timbul isu bab-bab melibatkan perubatan ke apa, kita tak mengaji bab-bab tu, pasal apa kita duk cakap. Walaupun kita mungkin ustaz ke apa ke, tak kira lah. Sebab tu kata Ibnu Hajar dalam muqaddimah kitab Fathul Bari, dia kata apa? Man takallama fi ghairi fannih ata bil ajaibi. Siapa bercakap dengan benda, satu benda yang bukan dalam bidang pengajian dia, dia tak mengaji pun bab tu, ata bil ajaibi, maka dia akan bercakap, dia akan sebut benda-benda yang pelik-pelik yang tak ada kaitan langsung dengan tajuk hak dia bercakap tadi ni. Saudara-saudaraku sidang hadirin yang dikasihi sekalian, ini pentingnya. Maka kita sebagai penuntut ilmu disuruh kita menuntut ilmu ini daripada orang-orang yang atau ahli-ahli, ahli-ahli dalam bidang ilmu lah. Allah pun sebut dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahli zikri, makna orang alim dalam bidang masing-masing, kalau seandainya kamu tidak mengetahui. Mana kita nak mengaji apa? Cari orang yang betul-betul ahli dalam bidang tersebut, mengaji daripada dia.
Allah Subhanahu wa taala sebut benda di dalam Al-Quran. Sebab itulah ilmu ni tak boleh diambil hanya sekadar membaca. Tak jadi tuan-tuan. Beli kitab banyak-banyak, baca kemudian fikir sendiri, tak boleh. Sebagai contoh, beli Quran, balik baca di rumah, tak mengaji pun. Kecuali orang yang dah boleh, tak apalah. Maksudnya tak mengaji, balik duk baca sendiri, agak-agak sendiri je, tak ada asas. Bila baca seorang-seorang ni betul semua, tak ada orang tegur. Sebab itulah satu ungkapan yang masyhur daripada alim ulama, dia kata apa? La ta'khudhil Qur'ana an mushafin walal ilma an suhufin. Jangan kamu mengambil Al-Quran itu daripada mushaf semata-mata, dan jangan kamu ambil ilmu itu daripada helaian-helaian kertas semata-mata. Maknanya apa? Maknanya baca seorang-seorang. Beli Quran, tak mengaji, balik baca seorang-seorang, tak ada siapa tegur, tak boleh. Mesti berlaku proses talaqi musyafahah. Kita kena mengaji dengan tok guru. Kata ulama, ilmu Quran ni dua cara. Yang pertama, guru baca, kita anak murid dengar ataupun ikut bacaan guru. Macam mana dia dengung, macam mana dia izhar, macam mana dia mat. Habis tok guru baca, kita pula baca sebagai anak murid. Tok guru dengar bacaan kita, salah kita dia tegur, dia perbetulkan. Bila berlaku dua proses ni, baru kita dapat Quran tadi ni. Sama juga dengan ilmu-ilmu yang lain pun, kan? Tak payah ambil contoh banyak lah. Kita ambil ilmu pemain kereta ke ilmu, kalau setakat baca tuan-tuan, tak mengaji, tak menuntut daripada ahli dia, tak jadi. Sebab tu orang masak pakai buku ni tak jadi. Macam mana hak dia mengaji secara direct boleh masak. Jadi rasa tu tak sama, kan? Lebih-lebih lagi ilmu agama yang kita nak faham ni perlu kepada syarahan daripada tok guru kita. Dia daripada tok guru dia, tok guru dia daripada tok guru dia, ambil secara bertali tadi ni, ittisalus sanad, makna bersambung sanad pengajian kita. Bukan setakat beli buku banyak-banyak, baca kemudian fikir sendiri, kemudian buat hukum, buat keputusan, buat rumusan sendiri. Rosak lagu tu. Maka dalam kata-kata yang masyhur, ulama kata la ta'khudhil Qur'ana an mushafin walal ilma an suhufin. Tidak diambil atau jangan mengambil Al-Quran itu semata-mata daripada mushaf Al-Quran, dan jangan kamu mengambil semata-mata ilmu itu semata-mata daripada helaian-helaian kertas ataupun buku-buku dengan sekadar kamu baca sahaja. Boleh jadi kadang-kadang apa yang dicetak itu macam kitab-kitab, buku-buku lah. Jadi kadang-kadang cetakan tu salah dan sebagainya. Kadang-kadang perkataan yang digunakan perlu kepada syarahan, perlu kepada uraian daripada guru, menyebabkan kalau kita baca semata-mata kita salah faham dan sebagainya. Kecuali orang-orang yang sudah ada basic ataupun ilmu yang kemas tadi ni. Sebab itulah kata ulama, hari ini kita dibalakan dengan dunia yang hidup dalam kelalaian dan kekeliruan terhadap ilmu turas yang suci lagi bercahaya. Mana hilang dah. Walaupun ada lagi pondok-pondok, sistem-sistem pengajian turas ni ada lagi, tapi semakin tenggelam. Kita banyak mengejar kepada persijilan pada hari ini mungkin, dan kita menilai ilmu seseorang tu kadang-kadang daripada sijilnya, bukan daripada ilmu yang benar-benar ada di dalam dadanya. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, maka ilmu ini adalah satu amanah. Orang-orang yang mengajar juga mempunyai amanah untuk menyampaikan ilmu yang benar. Maka hendaklah dia menyampaikan ilmu yang benar, pastikan ilmu itu apa yang disampaikan adalah benar. Dan kita yang mengaji juga disuruh, dituntut untuk memilih ilmu ataupun guru yang mengajar kepada kita itu adalah guru yang benar-benar mahir dalam bidang masing-masing, supaya kita dapat ilmu tadi adalah ilmu yang benar dan kita beramal dengan amalan yang betul dan tidak sesat. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah pada petang ni memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.